Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini cikgu nak sambung pengajaran cikgu berhubung dengan bab semalam yang cikgu telah kongsi, iaitu di bawah tajuk 2.1 gerakan linear. Hari ini kita lanjutkan pengajaran kita masih lagi dalam bab 2.1, iaitu subtopik dia adalah pita detik. Jadi semalam kamu dah buat latihan dan telah pun mengenali apa yang dikatakan dengan pita detik, dan sedikit ada analisis lah yang kamu boleh lihat dalam kutip muka surat 31 yang telah pun cikgu terangkan semalam. Okey. Jadi hari ini kita sambung sedikit, cuma nota tambahan cikgu untuk tajuk pita detik. So di sini cikgu lampirkan gambar-gambar yang ada kaitan dengan pita detik dan apakah maksudnya. Okay, so kita tengok contoh keratan pita detik ni. Kita tengok dekat sini, kita ada dua. Yang pertama di atas ni. Kalau kita lihat titik-titik yang ada, di mana merah ni arah gerakan lah. Arah gerakan. Kalau kita lihat titik-titik ni, kita tengok contoh 1 dengan contoh 2 ni, kita dapati memang setiap jarak antara titik-titik itu sama. Jarak setiap titik itu sama. Maksudnya kita nampak dengan mata kita, pemerhatian kita terhadap keratan ini, jarak antara titik ini adalah sama. Jadi kalau kita kerat, kita potong, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Kita kira 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Semalam pun dah diajar. 1, 2, 3, 4, 5. So apabila kita kira 5 detik dan kita potong, kita susun seperti ini. Di mana biasa yang awal ni kita panggil hal laju awal, yang akhir ni kita panggil hal laju akhir lah. Okey, untuk analisis. Jadi kalau kita nampak, kita susun macam ni, kita akan nampak kat sini. Okey, kita sebenarnya kita nampak dekat sini apa yang ni yang penting. Apa yang berlaku dekat atas ni. Kat atas ni yang amat penting. Okay, cikgu betulkan. Ya, yang atas ni amat penting. Okay, cikgu highlightkan. Yang ni. Garisan yang nampak ni. So, ini apa yang berlaku sebenarnya. Okay, itu adalah menunjukkan bahawa kalau berdasarkan contoh 1 ini, contoh 1 garisan jarak antara titik-titik atau 1 detik ke 1 detik ini kecil. So itu bermaksud hal laju rendah lah. Kalau kita susun contoh 1 seperti carta pita detik ini, dia bermaksud hal laju rendah. Tapi kalau kita contoh 2 ini, kita susun dengan jarak antara titik-titik atau jarak antara detik yang lebih besar daripada contoh yang pertama. Apa yang berlaku dan kita susun dalam carta pita detik ini, so kita dapati ini membawa maksud hal laju tinggi lah. Itu kesimpulan daripada pita detik yang jarak antara titik-titik atau jarak antara detiknya sama. Seterusnya kita lihat jarak antara detik yang berikutnya. Kita lihat dekat sini. Detik pertama, detik kedua dan detik ketiga. Okey. So apa yang berlaku dengan berpandukan arah gerakan, kita faham ianya semakin besar jarak antara titik-titik, dan kalau kita bandingkan antara detik, ianya semakin meningkat dia punya jarak, dan kita potong, kita kira pita detik itu dengan detiknya setiap sini. Dia bagi contoh kat kita berapa, dia ambil 1, 2, 3, 4, 5 detik juga. So, kita potong 5 detik dengan jarak antara titik-titiknya meningkat. Kalau kita hitung kat sini, kita kira 5 detik potong, 5 detik potong. So, kita susun seperti ini. Kita label lah. So, macam biasa yang depan ini U, yang terakhir ini adalah V. Dan yang paling penting, dapatan daripada pita detik yang kita telah susun untuk menjadi carta pita detik itu amat penting. Garis ini.
Kita sambungkan titik-titiknya. So, apabila kita sambung, kita dapati yang kita paling penting dekat sini yang warna merah itu, dia telah nyatakan mana pen cikgu ni. Okey. Hal laju bertambah secara seragam. Hal laju bertambah secara seragam. Objek bergerak dengan pecutan sifar. Ini maklumat tersirat yang kita cakap semalam lah. Kalau hal lajunya malah, hal lajunya malah atau seragam bermaksud pecutannya sifar. Pecutannya bersifar. So yang paling penting pelajar fahamlah dekat sini kenapa berlaku carta seperti ini. Yang pertama kita nampaklah sebab apa? Sebab jarak di antara titik bertambah secara seragam. Pertambahannya bertambah secara seragam. Contoh dekat sini katakan mula-mula 2. Tambah lagi 2 jadi 4. Tambah lagi 2 jadi 6. Tambah lagi 2 jadi 8. Ini contohlah pertambahan secara seragam. Ni yang paling penting. Bertambah secara seragam. Jadi bertambah secara seragam. Okey, analisis daripada carta pita detik membawa maksud bertambah hal laju bertambah secara seragam. Dan maklumat tersirat adalah pecutannya sifar. Pecutannya sifar. 0 meter per second. Okay, untuk seterusnya dengan arah gerakan ke kanan ni sama seperti yang tadi. Okay, yang kita dapati adalah jarak antara detik ni, detik pertama, detik kedua, detik ketiga dan seterusnya semakin berkurang lah. Seperti biasa, kalau kita hitung 5 detik, 5 detik, 5 detik dan disusun untuk membentuk carta pita detik. Di depan ini ada lesen untuk U dan akhir ini adalah untuk V. Dan yang paling penting seperti cikgu cakap tadi, cikgu highlight, cikgu hijau, tukar yang ini. Garis lurus ini kita dapati dia menurun. Di mana yang ini membawa kecurangan positif, yang ini negatif. Okay, kalau cikgu catatkan di sini sedikit agar mudah kamu nampak. Ini kita panggil kecerunan positif. Ini kecerunan negatif lah. Itu membawa masuk gradient lah. Jadi jarak di antara titik berkurang secara seragam. Okay, seragam tadi pun cakap. Contoh kat sini. Kalau kita 10, sini contoh 8, sini contoh 6, sini contoh 4 dan seterusnya. Berkurang secara seragam. So ini membawa maksud hal laju berkurang secara seragam. Dan yang paling penting nyah pecutan malah lah. Dia berkurang. Dia maksudnya nyah pecutan ni maksudnya pecutan tu berkurang secara seragam lah. Okay, seterusnya kita lihat persamaan gerakan linear. Okay, persamaan gerakan linear ni pelajar boleh lihat dalam buku teks. Dalam buku teks muka surat 35 ada diterangkan bagaimana terbentuknya persamaan gerakan linear yang kat sini. Kalau dalam buku teks ini persamaan yang kalau cikgu dapat tengoklah, ini persamaan yang kedua dalam buku teks lah. Yang ini persamaan yang pertama. Kemudian V kuasa 2 ini persamaan yang keempat. Dan SUT ini, tengah itu ini persamaan yang ketiga. Okey, di dalam buku teks pelajar tengoklah. Muka surat 35. Bagaimana persamaan-persamaan ini diterbitkan. Yang paling penting, simbol-simbol ni lah. S mewakili sesaran. Kemudian V mewakili hal laju akhir. U mewakili hal laju awal. Cikgu pun dah sebut tadi. A pecutan malah. Kamu pernah tahu di mana kita akan pakai nilai pecutan. Yang biasa kita pakai kalau KBSM dia pakai 10 meter per second. Kalau dalam KSSM yang cikgu dapat lihat setakat ni adalah 9.8 meter per second. So dua nilai ni boleh dipertimbangkan lah. Jadi inilah formula-formula ini pelajar perlu ingat. Sebab sekarang ni cikgu tak pasti adakah formula-formula ini disertakan di dalam kertas soalan lah. Seperti sebelum-sebelum ini ianya disertakan pada muka surat ketiga dan juga keempat. Okay, cikgu tak pasti. Jadi selangkah keselamatan pelajar perlu hafal lah. Okay, untuk memahami lanjut bagaimana kita nak menggunakan persamaan gerakan linear ini. Okey, mari kita lihat dalam buku teks pada muka surat bermula daripada muka surat 35 dan 36 lah. So contoh satu yang cikgu sediakan dekat sini. Okey, sebuah bas bergerak dengan
bergerak dari keadaan pegun dengan pecutan 2 meter per second selama 5 saat. So kat sini ada keadaan pegun, kita ada pecutan 2 meter per second dan kita ada masa 5 saat. So pecutan bila bas ini bergerak dari keadaan pegun, itu bermaksud halaju awal dia. Ya, halaju awal. Simbol yang kita pakai U, jadi sifar lah. Okay, untuk pecutan, simbol yang kita pakai A, 2 meter per second. Kita ada faktor, kita ada masa. Simbol yang kita pakai T, 5. So berdasarkan soalan ni, soalan suruh minta kita cari hitung halaju lah. Halaju di sini bermaksud halaju akhir, iaitu V. Iaitu. So berdasarkan maklumat yang ada, kita gunakan formula. Dalam buku teks tu kita gunakan formula yang pertama lah, iaitu V sama dengan U tambah AT. Dan kita gantikan U kosong tambah A tadi 2. Kemudian T adalah 5. So akhirnya kita akan dapat nilai pecutan akhir 10 meter per second. So kemahiran yang ada dekat sini adalah pelajar faham situasi lah. Dari keadaan pegun bermaksud halaju awal. Kalau soalan tu kata akhirnya berhenti, bermaksud itu halaju akhir sama dengan sifar. Itu saja pecutan. Macam biasalah, ikut nilai yang diberi dan pelajar kena bijak lah rumus apa yang perlu kita ambil untuk selesaikan persamaan gerakan linear ini. Untuk contoh seterusnya, contoh 2, pada muka surat 36. Ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, halajunya ialah, ni halaju awal lah. Okay, ni nampak sangat bila dikata halajunya ialah, ni bermaksud halaju awal. Halaju awal U sama dengan 40 meter per second. Okay, selepas 3 saat, so dekat situ masa lah. Lepas 3 saat, kereta lumba selepas 3 saat, kereta lumba tersebut telah mencapai 50 meter per second. Ni halaju akhir. Halaju akhir, atau kita pakai V, 50 meter per second. Soalan minta kita cari sasaran. Kita pakai simbol S lah kat sini. So berdasarkan maklumat, kita bandingkan dengan rumus-rumus yang kita ada. Maka kita pakailah rumus. Kalau dalam buku teks, ini adalah rumus yang kedua lah. Iaitu S sama dengan 1/2 U tambah V per T. Kita gantikan nilai yang ada. U sama dengan berapa tadi? 40. Kemudian kita ada V 50. Faktor masa kita ada 3 saat. Kita kira 135 meter. Okay, selesaikan. Yang penting pelajar mahir mengeluarkan maklumat yang ada di dalam soalan. Untuk contoh ketiga pula, seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun. Daripada keadaan pegun itu maksudnya halaju awal lah. Halaju awal U sama dengan 0 meter per second dan mencapai halaju maksimum. Okey, halaju maksimum setelah memecut seragam. Okey, setelah memecut seragam selama 8 saat. So masa dekat situ, masa 8 saat. Jika sasaran yang dicapai oleh atlet itu adalah 40 meter, so sasaran kita pakai S yang mengalah 40 meter. Tentukan pecutan. So cari pecutan. Jadi kita bandingkan dengan formula yang kita ada. Jadi kita akan pakai untuk rumus yang ketiga, iaitu
S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Jadi S tadi 40 dia bagi. Okay, S sama dengan 40. U kosong. Okay. Masa 8 tambah setengah. Pecutan yang kita nak cari T tadi 8. Jadi kita manipulate formula ini supaya menjadi A, iaitu pecutan yang kita nak cari. So kita akan dapat 2 kali 40 bagi dengan 64. So jawapan yang kamu kira sepatutnya dapat 1.25 meter per second. Okay, yang ni kena faham sedikit lah kenapa maklumat yang kita keluarkan seperti ini dan kita bandingkan dengan formula, kita dapat yang ini dan sekiranya semua betul, jawapannya adalah 1.25 meter per second. Jadi contoh yang keempat sudah pastilah kita akan gunakan formula yang keempat di dalam buku teks. Jadi sebelum tu kita kena buat sedikit analisis. Okay, hal laju 8 meter per second ni adalah hal laju awal. Hal laju awal sama dengan 8 meter per second. Kemudian apa lagi? Dia menekan brek basikal secara tiba-tiba dan berjaya berhenti. So bila maksud berhenti? Okay, berhenti itu bermaksud hal laju akhir lah. Iaitu V V bukan A pecutan. Itu V sama dengan 0 meter per second. Apa lagi yang diberi? S sesaran. Iaitu 2 meter. Berapakah pecutan? So cari pecutan. Jadi bandingkan dengan formula. Sudah pastilah kita ada V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So, gantikan V tadi, dia berhenti, maka 0 kuasa 2. Mula-mula tadi 8 kuasa 2 tambah 2A kita nak cari S2. Jadi kita akan dapat manipulate supaya jadi pecutan. Kita akan dapat sepatutnya negatif 16 meter per second. Jadi jelas kenapa negatif. Ini menunjukkan pecutan adalah kuantiti vektor. Negatif menunjukkan bahawa setelah kayuhan basikal Maria tadi, selepas dia memecut dengan membawa basikal dengan hal laju 8 meter per second dan kemudian dia tekan brek dan dia berhenti. So situasi di situ sebenarnya Maria cuba memberhentikan basikal. So sudah pasti berlakunya pecutan sebelum ianya berhenti, di mana hal laju akhirnya adalah sifar. Okay, itu adalah berkaitan dengan contoh yang keempat. Seterusnya kita nak lihat pada subtopik yang berikutnya, iaitu 2.2 di bawah tajuk graf gerakan linear. So graf ini juga amat penting. Penting bagi pelajar sebelum menjawab soalan untuk menganalisis, sebab kemahiran pertama yang kamu telah belajar dalam fizik adalah kemahiran analisis graf lah. So dalam graf yang kita lihat dekat sini, graf sesaran masa. Maksudnya paksi Y sesaran, paksi X masa lah. Begitu juga dengan graf hal laju masa dan graf pecutan lawan masa. So apa yang nak kita tahu dalam graf ini? So apa yang kita tahu adalah jenis gerakan setiap graf. Kemudian maklumat yang dibawa di dalam graf. Okay, contoh kita lihat yang pertama. Kita ada graf sesaran masa. So kita lihat dekat sini. Kalau kita dapati, saya highlightkan apa yang sepatutnya kita lihat. Kalau kita nampak pada graf sesaran melawan masa ada garis lurus. Seperti ini, itu membawa maksud objek pegun lah. Objek pegun. Sama juga kalau graf hal laju melawan masa, kita dapati garis lurus macam ini mendatar flat yang kalau kita cari kecerunannya adalah sifar. Ini membawa maksud objek bergerak dengan hal laju seragam. Okey, objek bergerak, tapi gerakan yang macam mana? Gerakan dalam hal laju
seragam. Bagi graf pecutan, kalau kita dapati ianya di bawah sini sifar, ini bermaksud objek bergerak dengan pecutan sifar. Okey, seterusnya kalau kita dapati graf ini ada kecurunan positif untuk graf gerakan sesaran melawan masa, ini membawa maksud objek bergerak dengan hal laju seragam. Bergerak dengan hal laju seragam. Untuk graf hal laju, so kita bandingkan dekat sini pula. Kita buat perbandingan. Okey, kita buat perbandingan di sini. Sekiranya graf sesaran melawan masa untuk hal laju seragam dilukis seperti ini, kita boleh tukar graf sesaran lawan masa kepada graf hal laju melawan masa. So, inilah yang kita dapat. So, kita boleh kemahiran menukar graf sesaran lawan masa kepada graf hal laju melawan masa. Ini kita tukarlah. Kita jadi daripada kecurunan positif dia menjadi flat seperti ini. Di mana pecutannya sifar, kecurunannya sifar. Okey, untuk graf hal laju melawan masa pula, kalau kita lihat graf seperti ini, apa yang dimaksudkan adalah kecurunan positif juga di sini. Okey, kita akan cakap ianya memecut secara seragam. Pecutan secara seragam, dan nanti kita akan lihatlah di bawah ni, luas di bawah graf mewakili apa. Tapi cikgu sebut dulu di sini. Sebenarnya di bawah graf ini, luas di bawah graf mewakili sesaran lah. Kita gunakanlah. Kalau yang ini segitiga, setengah kali tapak kali tinggi. Okey, untuk graf pecutan pula, kalau ianya seperti yang kamu nampak, iaitu garis mendatar, dan pastilah dia ada nilai lah. Dia ada nilai di sini, objek bergerak dengan pecutan seragam. So, kita akan nampak dekat sini lah. Kalau bagaimana nak tukar kemahiran tukar graf pula, yang kita nampak untuk pecutan seragam di sini adalah yang ini. Kalau graf itu hal laju melawan masa, memasuk pecutan seragam, ianya adalah kecurunan positif. Kita boleh tukar daripada graf yang sama, tapi paksinya berbeza, itu pecutan lawan masa sama seperti tadilah sesaran lawan masa, kita tukar kepada hal laju lawan masa. Dan ini graf hal laju melawan masa, kita tukar kepada graf pecutan melawan masa. Okey, faham Itu analisis lah. Analisis yang patut pelajar dapat daripada graf-graf atau perwakilan graf yang kamu nampak. So, sambungan daripada graf-graf tadi. Okey, untuk kes C ini, kamu nampak berbeza seperti graf untuk A dengan B. Di mana kamu akan nampak ianya melengkung. So, apa maksudnya? Maksudnya adalah hal laju bertambah, tapi bukan seragam. Hal laju bertambah tetapi bukan seragam. Untuk hal laju lawan masa, kalau dia membawa kecerunan negatif, kamu nampak ianya adalah kecerunan negatif. Maksudnya adalah hal laju berkurang secara seragam. Hal laju berkurang secara seragam. Ini antara poin-poin yang pelajar kena ambil, kiralah. Dan pecutan melawan masa, kita garis lurus seperti ini, ada kecurunan positif. So, maklumatnya adalah pecutan bertambah. Pecutan bertambah, tapi bukan bertambah secara seragam. Dia meningkat, bertambah sahaja. Itu poin dia. So, kesimpulannya, apa yang kita nampak dekat sini, seperti yang cikgu sebut tadi, bagi graf sesaran masa, kecurunan graf membawa kuantiti hal laju. Bagi graf hal laju melawan masa, kecerunan graf membawa maksud pecutan. Luas di bawah graf membawa sesaran. Ini yang cikgu sebutkan. Sebutkan tadilah, cikgu dah buat dan pergi atas tadi. Okey, ini lanjutan. Lanjutan. Cikgu jumpa bahan ini, so cikgu share lah. Apa yang kita berlaku pada setiap garis. Contoh, kalau graf sesaran masa AB ni, kita nampak garis lurus dengan kecurunan positif. So, apa maksudnya? Kecurunan positif malah hal laju kat sini BC, AB, kita bandingkan dengan
sebab ni graf sesaran masa, so kita akan kaitkan dengan hal laju dan pecutan kita nampak dekat sini lah. Macam mana kita nak analisis. So gerakan AB kecerunannya positif dan malah. Hal lajunya positif dan malah. Pecutannya adalah sifar. Kenapa? Malah lah. Sebab hal lajunya hal laju malah. Untuk gerakan BC kecurunannya tiada iaitu kosong. Dan hal lajunya sifar. Maka pecutannya juga sifar. Untuk CD, okay, kecurunan negatif dan malah. Hal laju pun negatif dan malah. Kecurunannya sifar. Okay, tak banyak yang diwakilkan dalam graf sesaran masa. Tapi banyak yang kita dapat dalam graf hal laju melawan masa. Graf yang sama, paksi yang berbeza. Kita tengok apa yang berlaku. Yang penting dekat sini kita tengok AB, apa yang kita nampak. Yang hujung ni paling penting, sesaran ni. Okay, luas di bawah graf AB, kita boleh carilah, kita hitung melalui luas. Kita kira lah formula apa yang kita nampak. So kalau sini segitiga, yang BC ni adalah segi 4, tepat atas segi 4 sama, dan CD ni adalah juga segi 3. Ini maklumat yang kita dapat daripada dua graf lah yang diwakilkan dalam bentuk jadual. Seterusnya kita nak analisis graf sesaran masa untuk jarak sesaran dan hal laju. So kita lihat dekat sini, titik asal motosikal ni bergerak. So arahnya adalah positif. Lepas tu dia buat satu pusingan. So pusingan ini, patah balik ni kita katakan sebagai arah negatif. Apa yang kita nampak di sini, daripada titik asal sebelum dia pusing, kereta motosikal ini bergerak sejauh 100 meter. Kemudian berdasarkan titik asalan, dia patah balik dengan 50 meter. So jumlah dia balik ni laluannya adalah 150 meter. Daripada titik asal cuma 100 meter. So yang paling penting adalah arah gerakan ni, positif dan juga negatif. Jadi untuk analisis, kita lihat contoh ini. Okey, graf sesaran masa, ini contoh yang diberikan, bagus. Yang ada data, sesaran ada data, masa pun ada data. Kita nampak belajar dekat sini lah. So bagaimana nak analisis, kita tengok bahagian AB. Okey, tengok AB. Kita tengok cerun AB ni. Okey, AB. Okey, motosikal ditunggang sejauh 100 meter ke kanan dalam selama 5 saat tadi. Sejauh sesarannya 100 meter, masanya 5 saat. So kita boleh cari kecerunan. Kecerunannya 100 tolak kosong bahagi dengan 5 dapat 20 meter per second. Okey, jadi apa yang kita faham? Kecerunan, kita dah tahu. Kita dah dari awal cikgu dah ajar, kamu pun dah jumpa sebenarnya. Hal laju diberi oleh formula V sesarat bahagi dengan T lah. So automatik kita dapat dekat sini. Kita dapat kat sini 20 meter per second. Okey. Untuk bahagian BC, yang ini. Okey. Kecerunan grafnya adalah kosong. Kita tak payah kira sebab flat. Bila garis lurus memang tidak ada kecerunan. Maka hal laju motosikal ialah 0 meter per second. Tak payah kira lah sebab tadi kita dah lihat analisis graf sesaran masa. Kalau grafnya flat seperti ini, hal lajunya adalah kosong. Sebab tu cikgu letak maklumat tambahan tadi. So untuk CD pula, CD ni dia lurus tapi kecerunan negatif. So yang berlaku CD ni tadi pelajar pun dah nampak, CD tu adalah keadaan ni. Motosikal itu patah balik. Motosikal itu patah balik sebenarnya. Jadi motosikal berpatah balik dengan jarak laluan ni kita nampak tadi, kita dah nampak lah tadi 50 100 tadi. So ditunggang patah balik selama 4 saat. Macam mana kita dapat 4 saat? Dekat sini lah. 12 tolak 4. 12 tolak 4 dapat 4. Jadi kita kira dia punya kecerunan. Di mana kecerunan tadi kita tahu itu adalah faktor bagi hal laju. So kita akan dapat negatif 25. So negatif 25 ni yang ada negatif ni membawa maksud ianya bergerak ke kiri. Sebab hal laju adalah kuantiti vektor. So magnitude negatif ni menunjukkan dia bergerak ke kiri.
Selesai, kamu faham. Okay, gerakan DE pula, ni tak nampak ni. Dia ada pada paksi X. Cikgu tukar highlight yang lebih jelas. Warna biru ni. Okay, motosikal berada di dalam keadaan pegun di titik asal selama 2 saat. Macam mana dapat 2 saat? Macam mana dapat 2 saat? Ya, betul 14 tolak 2. 14 tolak 12 dapat 2 saat. Jadi kecerunannya adalah kosong dan halaju motosikal juga kosong. Manakala untuk graf EF yang terakhir itu, cikgu tukar warna biar kamu nampak. Yang ni, yang warna merah ni. Apa maksudnya? Motosikal ditunggang ke kiri. Sebab ni daripada C ni, dari zon ini, daripada zon ni tadi, kita tukar warna sekejap biar beza nampak sikit. Zon ni, gerakan ni sebenarnya gerakan yang ke kiri lah. Gerakan yang ke kiri sejauh 50 meter. Tadi cikgu dah tunjuk dengan awak. So, masanya 6 saat. Macam mana 6 saat? Tu kita nampak lah. Apa tu? 20 tolakkan dengan 14. So, dapatlah 6 saat. Jadi, kita kira kecurunan seperti biasa. So, kita akan dapat negatif. Apa maksudnya? Halaju motosikal adalah 8.33 meter per second ke kiri. Jadi, ini bagaimana kita menganalisis contoh yang baik dengan data yang ada. Kita faham bagaimana gerakan positif iaitu ke kanan dan bagaimana gerakan negatif iaitu ke kiri. Jadi, lanjutan daripada graf sesaran masa, kita boleh kira juga berkaitan dengan seperti soalan yang ada ni lah. Okay, bagaimana kita nak kira laju purata dan halaju purata. Nak kira laju purata dan halaju purata. Graf yang sama, sebelum kita selesaikan laju purata dan halaju purata, so kita kena kira jarak yang dilalui. Jarak, ingat jarak. Jarak adalah laluan sebenar. Laluan sebenar kes tadilah. So, 100 maksudnya gerakkan ke kanan. Kemudian dia patah balik ada 100 dan daripada titik asal tu dia 50. Seperti contoh yang ni tadi. Ni. Gerak asal 100. Kemudian dia patah balik 100. Pergi titik akhir tambah lagi 50. Sebab tu kita dapat 250 di sini. Okey, jumlah sesaran berbeza. Sesaran adalah jarak antara titik ke titik yang mengambil faktor arah iaitu 100. Okey, 100 masa ke kanan, kemudian dia patah balik negatif magnitud dia ni. Dia masih lagi negatif pada titik akhir. Jadi kita akan nampaklah. So sesaran akhir adalah negatif 50 meter ke kiri. Iaitu menjauhi daripada titik A asal sebanyak 50 meter. Jadi untuk mengira laju purata, laju. Jadi jumlah sesaran tadi adalah 250. Kemudian masa yang diambil daripada sini, mana kes dia? Sinilah. Ni. Masa yang diambil kita daripada A ke B, A ke B, B ke sini. Peristiwa ini patah balik itu masanya kita daripada graf yang kita nampak. Ni lah cikgu highlightkan macam mana nak dapat masa. Ni faktor dia. 20 Jadi sebab tu kita bagi dengan 20. Kita dapat 12.5 meter per second. Untuk mengira hal laju purata pula, kita guna sesaran. Untuk jarak kita pakai, untuk mengira laju purata kita pakai jarak. Untuk mengira hal laju purata kita gunakan sesaran. So negatif 50 masa sama 20. Sebab tu kita akan dapat negatif 2.5 meter per second. So itu yang paling penting lah. Laju purata, hal laju purata, macam mana nak dapat, kira jarak. Jarak kena faham, macam mana cari jarak, macam mana cari sesaran. Okey, analisis yang terakhir untuk hari ini adalah analisis untuk graf hal laju melawan masa.
Okey, untuk gerah hal laju melawan masa. Okey, seperti ini. Kita tengok pada selang masa 0 hingga 50 saat yang pertama. Yang ini, selai ni selai yang ni. Okey, apa yang kita nampak? Besar sangat. Okey, kita lihat kat sini. Ini selai yang ni Okey, apa yang kita dapati? Okey, kecerunannya sifar. Sebab tidak ada kecurunan di sini. Ini adalah garis lurus. Ini adalah garis lurus. Jadi maklumatnya cuma hal laju seragam. Okey. Maklumat yang kita dapat daripada kecurunan sifar adalah hal laju seragam. Ni yang penting. Kita cikgu cakap sebelum ni. Kalau ianya pecutan sifar, maka maklumat tersirat yang kita dapat tahu adalah hal laju seragam. So nilainya 10. Nilainya adalah 10. Okey, selang masa 50 hingga 70, kita dapat cari kecerunan. Kita dapat cari kecerunan. So, kita dah kira di sini 0.25 meter per second. So, apa maksudnya? Basikal bergerak ke kanan dengan pecutan 0.25 meter per second. Okey, ni senang. Untuk masa berikutnya 100 hingga 120. Sebelum 70 hingga 100. 70 hingga 100 ni. Dia membawa kecurunan yang negatif. Nampak sangat. Dia turun ke bawah. Turun ke bawah ni. So, bila kita kira, kita dapat negatif juga kat sini. Apa maksudnya? Hal laju basikal semakin berkurang. Sebanyak basikal mengalami pecutan negatif 0.5 meter per second lah. So, pada arah yang bertentangan. So, analisis untuk masa 100 hingga 120 sama juga ni. Kita nampak garis lurus seperti ini. Bezanya apa? Kita tengok sini hal lajunya adalah sifar. Hal lajunya adalah sifar. Dan pegun selama 20 saat. Itu beza sedikit lah. Kena fahamkan kenapa selang masa 100 hingga 120 dan pada selang masa 0.50 cara huraiannya adalah berbeza sebab ini asalan. Maksudnya berhentilah. Yang ini tidak asalan. Ini ada nilai 10. So, hal laju malak. Yang ini pada asalan dan nilainya 0 bermaksud objek tersebut berhenti. So, selang masa terakhir 100 hingga 150. Apabila kita hitung kecurunan still negatif. So, maksudnya adalah basikal memecut secara seragam. Negatif 0.3 meter per second pada arah pergerakan basikal itu ke alam arah kiri. Ini semua kita dah dapat. Ini semua adalah aplikasi daripada apa yang kita belajar dalam interpretasi gerah untuk sesaran melawan masa, hal laju lawan masa dan pecutan melawan masa. Dan terakhir kesimpulan yang kita dapat sebenarnya yang hari ini adalah kita boleh mengira daripada gerah hal laju melawan masa. Kita boleh kira luas di bawah graf. Untuk yang pertama ni L1 kita kira kita dapat berapa ni? 500 betul 500 dengan cara 50 kali 100. L2 250 meter. L2 ni 250. Macam mana? Kita boleh guna rumus trapezium. Itu macam mana? Untuk L2 ni 1/2 tambahkan 2 sisi yang selari kalikan dengan tinggi. Jadi kat sini kita nampak 1/2 2 sisi tersebut 10 tambah 15 untuk tinggi 70 tolak 50. Okey, kita akan dapat 250 meter. Untuk L3, kita pakai segitiga. Tinggi 15 kalikan dengan masa ni. Kalikan dengan masa. (100 tolak 70) 30. Dapatlah
2, 2, 5. Dan yang keempat, untuk yang ni tak ada luas. Yang keempat sama juga. Kita pakai segitiga. Okey, 1/2 kali dengan ke bawah tu kita ada 0 hingga 9 kali dengan 150 tolak 130 kali 30. So, kita ada 135. Jadi, jumlah jarak keseluruhan tambahkan semula. Kita dapat 1110. Okey. Sesaran ke kanan, L1 tambah L2 tambah L3. Ini ke kanan 975. Sesaran ke kiri, L4 135. Kalau kira jumlah sesaran, jumlah sesaran yang perlahan mengambil faktor ke kanan dan ke kiri. So, sebab tu kita nampak di sini sedikit. Kita masukkan magnitude di situ, akhirnya kita dapat 840. Jadi, di sini contoh yang baik, pelajar dapat bezakan bagaimana mengira sesaran dan bagaimana menghitung jarak. Okey, sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Cikgu akan bagi latihan iringan. Jadi pelajar lengkapkan dan macam biasa hantar sebelum pukul 4.30. Mana yang hantar pada sebelum itu atau lihat video cikgu pada selepas 4.30, cikgu kira sebagai offline lah. Macam mana pun pelajar mesti ambil bahagian dalam aktiviti PDR di rumah ni, belajar di rumah. Okey, cuba buat, cikgu faham apa yang berlaku pada diri kamu. Peranti mungkin tak cukup, ada masalah keluarga. Jadi yang paling penting selesaikan tugas dan amanah yang diberi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.